أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat mulia kerana kita dapat dengar Quran dan kita dapat baca Quran dan kita dapat tengok Quran, dapat kita faham Quran dan kita dapat dengar Al-Quran Karim dan kita dapat amalkan insya-Allah apa yang disebut dalam Quran insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah di atas nikmat yang Tuhan beri kepada kita, iaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengerja kebaikan, dapat amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita manusia ni tak ada tujuan lebih besar daripada dijadikan manusia untuk semua Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak diperintahkan mereka itu melainkan supaya sembah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, cuba kita tengok ayat Tuhan sebut, ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam daripada surah Ali Imran. Kalau hak boleh pegang Quran, kat kita pegang Quran tengok dah. Boleh kita baca turut. Nah, tersambil. Saya ada ingat ketika saya duk mengajar di iaitu ketika saya duk mengajar di Kelantan dulu. Di Kelantan, di Kias. Di Kolej Islam Ismail Petra Kelantan. Kalau masa tu duk mengaji duk mengajar masa tu. Masa saya duduk mengajar di Kolej Islam Ismail Petra Kelantan, dah Kias bang depan UM. Jadi kita ni pagi-pagi Khamis ni dah mudi atau rektor lah dah mereka buat perhimpunan dari pagi pukul 7 dah itunya. Subjek atau madah-madah saat itu ditangguh lewat sikit lah. Maknanya
apa ni masuk ukur 9 lah, gitulah. Ukur 9 Malaysia, ukur 8 rumah kita lah. Dan pada masa itunya, pagi-pagi itu ada guru semua tu kan masuk dalam dewan besar. Dewan besar ni tu dia biasa kok Quran tu duduk dalam raga tong besar ni tu. Pokok parung apa semua ni tu. Tu panggil pekerja pegawai. Tak kira semua kena masuk dalam tu. Dia pekat muda esok siapa pekerja pegawai hak paling rendah sekali, paling bawah lah, terus semualah kena masuk semua. Kena masuk semua, kena baca Quran belakang. Jadi buatlah tu dia masuk dalam website Quran tu bagi sebuah orang boleh baca, orang uzur orang tina tak apalah, orang dengar sajalah. Orang boleh baca semua saat itu akan pegang Quran belakang. Dan dia akan baca setiap minggu tu sekali tu 5 ayat. 5 ayat. Dan ada orang hak duduk dalam tu hak suara sedap. Dia akan baca. Lepas tu orang lain pakat turut ramai-ramai dulu. Dia tak lama. Dia buat program ni setiap minggu untuk guru-guru. Tak lama. Dia buat dalam 15 minit itu ya. 20 minit setengah jam tu banyak. Jadi di samping tu biasa kok kalau muda lah bimbing dia panggil bimbing. Lepas tu pula kalau tidak kok timalah, tak kira lah. Dan duduk di situ tu baca 5 ayat mula-mula. Dia ada terjemahkan. Lepas tu muda kat biasa kat muda atau timalah kat huraikan maksud ayat saat ni. Dan setiap minggu. Tu dah saya nasihat kepada sekolah-sekolah lah semualah. Fok kita semua ni kalau hak boleh buatlah benda ni. Semua guru satu hari anak murid masuk lewat sikit. Suruh buat apa sajalah. Tapi yang penting guru boleh berhimpun. Setiap minggu kalau sekali itu paling kurang lah. Lepas tu, guru tu sendiri baca Quran 5 ayat. Kemudian dia huraikan. Lepas tu benda ni wakwi sejuk. Wakwi ada hubungan erat. Kerana kita hubungan dengan takwa. Hubungan takwa kepada Allah SWT. Bukan kerana makan, kerana apa. Dan ada masa saya duduk hijau dulu, ada satu harinya, dia akan ada satu hari Selasa, dia akan potong gaji tu RM10 seorang sebulan untuk dia nak beli nasi. Mari pakat makan sekali belakang. Dan di situlah sebelah pagi, tengah hari tu pukul lepas dah ngajar 2 hisah lah, pukul 9:30 gitulah. Lepas tu mari pakat berhimpun, muda apa semua ada, dia nak kecek apa dia kecek lah sambil makan. Dan masa saya klik rumah mula-mula gitu, kita mengajar tafsir. Kepada guru-guru kita. Guru-guru kita semua sekolah lah. Alhamdulillah. Jadi benda-benda ni penting dalam hidup kita. Supaya ada keberkatan. Itulah. Dah kita dengar pagi-pagi semua. Alhamdulillah lah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk mengajar Duk mengajar. Halo? Kita ni bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ada kerana kita dapat dengar Quran pagi-pagi. InsyaAllah kita tengok ayat Tuhan sebut min qablu hudal linnas wa anzal al-furqan. Dan Tuhan turunkan Quran. Dan Tuhan sebut sini innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur. Orang yang kufur ni orang ingkar, orang tak percaya kepada ayat-ayat Allah. Tak percaya kepada Quran. Dah Tuhan sebut kan. Wa idza qara'tal Quran, apabila engkau baca Quran. Ya Quran ni Tuhan sebut kan. Asfakum rabbukum wa laqad sarrafna
Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan Tuhan sebut, iaitu walaqad sarrafna, sesungguhnya kami terangkan fi hadzal Qur'an, dalam Quran, liyadhakkaru, supaya mereka itu ngerti. Reti ni maksudnya supaya wayak reti tu. Ma yadhakkaru illa liyadhakkaru ni maknanya ya reti. Reti ni dia panggil turutlah. Supaya mokpok kita dia kata apa budak ni tak reti apa ke dak wayak tak reti. Jadi Tuhan sebut liyadhakkaru nak reti, nak reti tu nak turut. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tuhan sebut wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak mengerti demikian malaikat orang punya akal fikiran. Jadi hak Tuhan sebutnya iaitu innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir ni orang kufur bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Dia tak percaya perintah-perintah Allah, suruh-suruh Allah, larang-larang Tuhan, semua dia tak seturut ayat Quran. Hak Tuhan suruh buat tu buat ni. Sedangkan Tuhan sebut famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang turut hudaya, perintah petunjuk aku, fala yadillu, dia tak akan sesat, wala yashqa, dia tak akan celaka. Tapi dia ingkar, tak seturut. Tak seturut tu tak apa, lakilah, tapi kerana tak ada kena paksa kepada Tuhan sebut la ikraha fid din, tidak dipaksa dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah nyata perkara yang betul daripada perkara yang menyeleweng, yang tidak betul. Faman yakfur bit-taghut, siapa hak kufur tak percaya pada orang kafir, wa yu'min billah, dah percaya pada Allah. Kita tak percaya orang kafir, kita percaya pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka sungguh dia telah pegang dengan pegang dengan tali, atau pegang dengan sebab yang tidak akan putus lagi. Allahu subhanahu alim. Tuhan Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha melihat, Maha mengetahui. Sebab tu ketika Tuhan sebut, Tuhan yang turun Quran, maka orang kafir ni lahum azabun syadid. Orang yang ingkar, tak percaya kepada ayat-ayat Allah, kepada Quran, lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang teruk. Dan sebagaimana Tuhan sebut, satu, orang kafir ni mula-mula sekalinya Tuhan tak terima amal dia. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang duk cari selain pada Islam ni akan agama, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti jadi di antara orang yang paling rugi. Sebab tu mula-mula orang kafir ni, mula-mulanya Tuhan tak terima daripada dia. Tak kira dia buat amal ni tak ada azab lagi, Tuhan tak terima dulu mula-mula. Dia buat benda molek banyak mana pun tak terima, ni kita takut. Tuhan sebut kul hal nunabbiukum, dan katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, adakah boleh kami nak cerita kepada kamu, kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala, dengan orang yang paling rugi sekali ni sebuah amal, alladzina dhalla sa'yuhum, orang yang sesat usaha. Maknanya usaha dia tak betul, tak kena usaha dia saat ni, letihlah, penatlah, belanja duit habis banyak mana. Supaya dia belanja duit banyak ke khairat situ khairat sini, tapi tak ada apa lagi. Tuhan sebut wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan orang tu dia duk kira kata dia duk buat benda molek. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, dan orang tu iaitu orang yang kufur dengan ayat Allah, dan dia tak percaya kata dia kena berjumpa dengan Tuhan di akhirat esok. Fa habitat a'maluhum, maka runtuh segala amal kerja letih mereka itu.
Nah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak nilai harga sikit pun kepada mereka di akhirat nanti. Tak ada timbang, tak ada. Nah, makna kata saja. Nah, dan Tuhan sebut aman yakfur billah. Siapa hak kufur dengan Allah, faqad habita amaluh, maka telah gugur semua amal dia saat ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan jadi di antara orang-orang yang paling rugi, atau orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sebut pula walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, walilladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang yang kufur dengan Tuhan mereka itu azabu jahannam, mereka itu azab neraka jahannam. Itu mana azab yang paling teruk. Wallahu azizun dzul intiqam, dan ingatlah Allah Maha Kuasa, aziz, Maha Mulia, Maha Kuasa Tuhan. Lagi berhak membalas dengan azab siksa dan kepada golongan yang bersalah. Tuhan berhak kerana tak turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tak percaya kepada Allah, mereka tak turut perintah Tuhan, hak Tuhan belaka. Tuhan nak azab nak apa? Adakah Tuhan buat nyanyi kepada mereka zalim? Tidak. Wallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Tuhan tidak menghendaki atau tidak nak supaya zalim buat nyanyi pada mereka. Kau masa saya dah dengar Tok Guru dah sebutkan dulu ada ayah diska. Mullah Allah yarham ayah diska. Bapa saya ni anak murid sulung panggil kepada ayah diska. Jadi kau masa ayah diska ni ada orang tanya dia, apa Tuhan tak ada zalim, tak buat nyanyi kau bila Tuhan azabkan manusia? Dia kata gini. Dia kata serupa dengan dia misal lah, ada seorang tu yang nak buat rumah. Dia ambil kayu bukit, buat kelik gaji ke apa semua lah. Lepas tu dia kerak, hak ni buat rasuk, hak ni buat halal, hak ni buat jia, buat tu, buat ni macam-macam lah. Lepas tu hak dia nak ambil tu, dia kerak. Dah ambil lagi. Lepas tu hak dia tak say saat ni tu, ambil kayu lebih-lebih lagi, hak tak say ni, dia pergi bakar. Salah tak dia kata? Pandai. Salah tak? Salah tak? Anak mau tak nak salah ke mana kayu hak ikut nak kerak tahu buat gapo semua. Milik dia bagi kita ni, hak milik Tuhan. Walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah tu milik, merentah semua kan. Dan Tuhan sebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Bagi Allah, bagi ada langit dan bumi, semua ni hak Tuhan belaka. Lepas tu bila hak Tuhan belaka, kita duk pandai-pandai ikut mana hak Tuhan. Ikut dia nak buat apa pun. Tapi kita hari ni tak kena buat apa sahaja, dia kesiaplah pada kita. Sebab saya nak ayat. Di antara perkara yang nak buat Tuhan kesiaplah pada kita, nyanyi kepada kita, ialah kita kena istiqamah. Kalaulah kita boleh duduk semaya di masjid dah, maka kita jangan tinggal sama sekali. Kita boleh baca Quran, maka kita jangan tinggal sama sekali. Kita boleh dia berhimpun kerana kita nak belajar tafsir, maka kita jangan tinggal sama sekali. Kalau kita nak tinggal apa, kita pergi cari tentang masalah tafsir Quran apa semua. Kerana pagi-pagi ni Tuhan rahmah pada kita dengan Quran kata Tuhan sebut. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, maka hendak perhati dengar supaya kamu saat ini dirahmat oleh Allah. Tuhan nyanyi. Tapi nak ayat nyanyi dia gini. Kita sebagai hamba Tuhan ni bapak kita semua, saya wasiat untuk diri saya dulu bapak kita nak itu haksiah kita. Nak buatlah nak itu haksiah kita. Ya, orang panggil kita ni sepengah anak kita. Anak kita ni
Dia kadang-kadang nak kita saat ni dah. Hak mana, hak buat semua tak kena suruh dia panggil. Tu royak siap pakai rumah. Dah. Panggil nak kita, kalau baju kering suruh akik. Dah, lepas tu baju hak akik dah saat ni suruh gosok, suruh lipat. Lek pagi-pagi suruh nanak nak tina ke dah. Suruh gosok nak atas pula. Suruh pergi jeruh pagi-pagi kau menyapuh dan jeruh menyaku semualah tolong kita segala-galanya. Maka anak kita saat ni tu hak seorang mana tak ada kena duk suruh lek pagi bangun semaya sendiri tak ada kena gerak po. Lepas tu pula turun pula lepas semaya tu baca Quran. Lepas baca Quran saat ni tu kita dapur basuh pinggan. Sudah basuh pinggan ambil baju, akik naik. Ada baru tu mok pok nak akak ambil gosok. Lepas tu pula lek malam lipat pula. Pergi sekolah lek duk molek sungguh. Apa kata ya duk molek sungguh saat ni tu. Mok pok saat ni tu Allah ya ingat semata hak seorang ni Allah. Hak seorang ni Allah, masya-Allah sungguh. Ni ada hak tu hadap sebut supaya kita pergi royak korang ke. Kita pergi royak ke adik-adik dia, mak nakal dia, tok dia, tok cik dia. Seorang ni ke Allah tak ada apa langsung, tak ada kena suruh, tak ada kena royak gaji sungguh. Kita royaklah tu. Dan ada hamba-hamba Tuhan ni, hak Tuhan sebut. Wa dzakarahumullah man 'indah. Dah sebutlah hadis kan. Orang Tuhan dak sebut depan malaikat hak safsar, malaikat hak duk kali dengan Tuhan sebut ni orang ni. Ada di situ. Tuhan sebut supaya dengan hadis tentang masalah orang berhimpun majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tak ada berhimpun satu kaum dalam satu rumah daripada rumah Allah, dalam masjid atau apa sahajalah. Yatluna kitab Allah, baca Quran, wa tadarasuna bainahum, duk belajar mengaji semua ke. Tuhan sebut illa nazalat alaihimus sakinah, turun di atas mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliput dengan rahmah. Wa haffat alaihim malaikah, dan malaikat akak duk likung. Wa dzakarahumullah man 'indah, dan Tuhan sebut mereka itu kepada mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan sebutkan fa inistakbaru, maka jika mereka itu takabbur, sombong, ada orang takabbur tak seturut Tuhan, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, maka ada orang yang Tuhan saat ni tu hak yang duduk di sisi Tuhan. Orang duduk di sisi Tuhan ni maksudnya orang yang duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang Tuhan lah kata budak-budak Tuhan kata budak-budak ni. Maka yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, dia duduk tasbih kepada Allah. Pagi petang wa hum la yas'amun, mereka tak kapuah. Mereka tu buat tak kapuah. Tu no ayat. Pas kita nak buat apa? Nak buat Tuhan siaplah kita supaya dengan anak tadi, iaitu kita duk ngajar. Kita yang ngajar. Wahum apa ni mereka itu je, iaitu kalau kita tengok mereka itu orang-orang yang Tuhan dia istiqamah, dia duk buat apa semua. Kalau Tuhan suruh apa semua, maka Tuhan rahmah pada dia. Tuhan kesian kerana moga dia buat sama supaya dengan orang dia buat sama. Itulah sebab tu ada Tuhan innal ladzina qalu, Tuhan sebut innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang berkata rabbunallah, Tuhan kita tu Allah, thumma istaqamu, mereka istiqamah buat sama, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, saya turun di atas mereka itu oleh malaikat ilham kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu, supaya mereka tak usah takut buat apa, tak usah takut, kerana mereka duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan jangan duka cita, tak usah serabut ke apa, wa abshiru,
bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah beri kepada mereka berita gembira dengan apa ni, dengan syurga yang mereka dijanjikan ketika mereka berada di dunia dulu. Tu kita untuk kita nak masuk, itu Tuhan belah pada kita, Tuhan rahmah pada kita. Tu ada pun orang-orang kafir ni Tuhan ke balah Tuhan ke balah orang-orang kafir semua. Kalau dia tak taubah ilallah, dia tak ada dia tidak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sebaliknya orang kafir ni, kalau dia masuk Islam, dah tak apa, Tuhan apung kullil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang kafir, ayyantahu, jika mereka itu berhenti dengan bahawa mereka masuk Islam, yukfar lahum ma qad salaf, Tuhan akan apung semua dosa hak telah lepas. Dan Tuhan sebut fa in tahu, maka jika mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim. Tu. Jadi Tuhan apung semualah. Dan orang yang Tuhan sebutnya itu orang yang mujrimin. Inna minal mujrimina muntaqimun. Tuhan kata sungguhnya orang mujrim itu orang yang buat laku kedosa saat itu. Tuhan akan balas juga. Muntaqimun. Inna Allah la yakfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sembunyi di atas Tuhan sesuatu pun. Maksud apa ayat ni? Bila Tuhan tak sembunyi, makna kata kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kata kita kena takut moga Tuhan tahu belaka ni. Bila Tuhan tahu belaka, makna kata kita kena takut. Sebab tu di antara wasiat Sayyidina Luqman kepada anak dia katakan, ya bunai, wahai anak, innaha, sesungguhnya, in takum mithqala habbatin min khardalin, jika adalah sebesar biji sawi dah duduk oleh batu, au fis samawat au fil ard, atau duduk dalam langit, duduk di mana pun, au fil ard, atau duduk di bumi, dalam bumi, ya'ti biha Allah, Tuhan tahu belaka. Inna Allah latifun khabir, Tuhan latif lembut khabir, Tuhan maha mengetahui, tahu satu persatu. Sebab tu kalau Tuhan sebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Tuhan tahu barang hak di depan mereka, di belakang mereka itu. Bukan sekadar tahu saja, wa ilallahi turja'ul umur. Maka semua akan kembali pada Allah. Bila kembali pada Allah, bila Tuhan tahu belakang, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, Tuhan kata, hai orang beriman, hendaklah kamu rokok pada Allah. Semaya rokok, saya wasjudu, dan sujud pada Allah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kamu. Semaya sembah, turut perintah Allah. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan hendaklah buat kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kamu saat itu tuflihun, kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Sebab tu juga ayat Tuhan sebut sininya, iaitu Inna Allah la yakfa alaihi syai'un fil ard. Dan kita dah tengok kan, Tuhan akan disaksi semua. Akan disaksikan semua benda-benda yang kita dah buat tangi, akan mengaku. Semua tu akan saksi. Semua akan disaksi di akhirat esok kan. Tu Inna Allah la yakfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama', dan tidak juga sembunyi perkara yang ada di dalam langit. Makna kata Tuhan saat itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tuhan sebut wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, dan mereka tidak boleh meliputi dengan ilmu Allah illa bima syaa', mereka dengan apa hak mereka itu, mereka apa hak Tuhan nak. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan melimpah merata luas, meliputilah kursi Allah langit dan bumi. Dan sebab tu ayat ni Tuhan sebut situ. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim.
Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupa kamu di dalam rahim ibu kamu. Tuhan buat bentuk rupa kita. Jadi Tuhan nak royak sini bahawa Tuhan Maha berkuasa dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang buat rupa bentuk kepada semua. Dan hak Tuhan sebut iaitu Tuhan buat rupa. Mula-mula tengok manusia Tuhan sebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia daripada keturunan asal daripada tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah, air mani saat itu dalam rahim orang tina. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah air mani itu 'alaqah. Darah. Darah. Thumma khalaqna al-'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan darah saat itu mudghah, seketul daging. Thumma khalaqnal 'alaqata mudghatan thumma khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian jadi daging ini jadi tulang. Thumma kasawnal 'idhama lahman. Kemudian Tuhan jadikan daging pula, tulang tu pakai baru dengan daging pula. Fatabarakallah. Thumma ansha'na khalqan akhar. Tuhan buat makhluk lain tak serupa dengan benda daripada air mani apa semua. Jadi orang. Itulah Tuhan buat rupa kita. Dan Tuhan ni Allah Subhanahu Wa Taala di antara orang panggil di antara sifat nama Tuhan musawwir saat itu. Dah Tuhan sebutkan. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Wallahul khaliq, ya Allah Tuhan yang menciptakan. Wal khaliqul bari al musawwir yang mereka buat bentuk rupa. Itu di antara nama Allah. Sebab Tuhan wallazi yusawwirukum fil arham. Dan Tuhan sebut innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Dan Tuhan juga tahu barang dalam rahim tina jatuh bentuk rupa apa semua. Tengok Tuhan buat bentuk tak serupa ke? Tak serupa. Orang saat ni tak ada semeh-semeh tapi tak serupa. Tahu sebab apa? Kalau Tuhan buat serupa, tukar binimu biniku. Tu lakimu tak lakiku. Tukar habis. Tapi Tuhan buat tak serupa siapa ke ada banana, iaitu barcode, iaitu urat jari dan sebagainya. Tuhan sebut la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tuhan boleh hitung ke? Adakah manusia ada kata Tuhan tak boleh? Buat hitung ke tulis mula. Ada manusia tu kata Tuhan tak boleh tak Tuhan nak buat wisupa dengan urat jari depan banana. Tuhan Maha berkuasa. Tuhan bentuk rupa apa semua fil arham dalam rahim gatin sana. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Tuhan betul Allah. Kalau orang pergi Mekah ke pergi Mekah ni dia ada di maktab di Masjid Rajhi. Di Masjid Rajhi. Masjid Rajhi ni iaitu di Masjid Rajhi ni dia ada pipitapan atau apa panggil museum. Dulu Madinah pun ada, laninya tak ada. Lani duk baiki duk gapo tak ada. Dulu tu ada museum. Ada pipitapan orang panggil. Maka di Masjid Rajhi saat itu, ya kita ada museum nama Tuhan. Bila kita masuk, ya kita kena ngaji nama Tuhan ni. Tuhan kita kena melalui nama-nama dia, sifat-sifat dia. Kita kenal Allah.
Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kenal Tuhan. Tuhan sebut fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabu mathwakum. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Nah, Tuhan suruh kenal Tuhan. Suruh mengenal Allah, mengenal Tuhan, ngaji, mengerti. Nah, Tuhan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara perkara wajib kita kena belajarnya itu Asmaul Husna. Nama-nama Tuhan. Nah, Tuhan sebut walillahi Asmaul Husna. Qul Allah wa ud'ur Rahman falahul Qul Allah wa ud'ur Rahman ayyamma tad'u falahul Asmaul Husna. Maka bagi Allah saat itu nama yang baik. Nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Nah, bila kita masuk dalam maktabah atau dalam museum Pipitapan Rajhi saat itu, dah orang pergi Mekah biasa tengoklah, iaitu kalau dia mau pergi lah mula-mula itu masuk, ya ada kalau dia sebut Allah, bila sebut nama mula, nama Tuhan Allah ni dia tunjuk semua Allah ni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab Allah ni nama zat, dia bagi nama kepada zat Allah. Dan Ar-Rahman, dan Tuhan Maha Pemurah, dia tunjuk murah, dan Tuhan rezeki dan sebagainya lah. Ar-Rahim, Tuhan Maha Pengasih, dan tunjuk burung, siapa pakai burung tu pun nyanyi kepada anak dia ke apa semua. Sebab kerana Tuhan ni Rahim. Bila Tuhan Rahim, Tuhan buat benda-benda Rahim. Tuhan buat makhluk-makhluk yang penuh dengan rahmah. Dan bila Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik contohnya, dia tunjuk benda-benda semua. Al-Malikul Quddus, As-Salam. Jadi bila Tuhan Al-Kabir, Tuhan Maha Besar, Tuhan buat barang besar-besar. Bila Tuhan saat ni Al-Azim, Tuhan buat, dia tunjuk ikan besar ke apa tu ni lah. Dan apabila Al-Khaliq mencipta, tunjuk alam semesta, alam cakrawala atau cakrawan semua saat ni, cakrawala. Dia tunjuk semua. Lepas tu bila dia sebut Al-Musawwir, Tuhan buat rupa tu bentuk ikan, bentuk burung, bentuk kat apa semua, ada macam-macam bentuk. Allah, kita tengok situ memang Tuhan Maha berkuasa semua. Tuhan Maha berkuasa semua. Tuhan dia tunjuk habis. Dia tunjuk rupa. Bentuk-bentuk Allah molek-molek. Tu kita tak hafal syurga lagi, tak hafal syurga Allah Subhanahu taala. Duduk di bumi baru kita boleh tengok makhluk-makhluk Allah yang cantik banyak. Ni orang Tino, kita tengok orang Tino pun janguk lah, comel lah di atas dunia ni. Allah tak ada tengok lagi orang Tino hidup dalam syurga Allah tu. Janguk setara mana. Ada kedak hak huduh sini sebab ada hak huduh. Sana hak janguk semua tu janguk baik mana pula. Wallahu a'lam. Dan yang kedua pula, kalau bagai tu molek setara mana. Betul rupa. Seperti juga musawwir tu buat betul benda comel-comel molek-molek semua. Tu mana? Wallazi yusawwirukum fil arham. Dalam rahim orang kata. Allah. Ni benda-benda ni Tuhan buat betul rupa anak jatah, anak tina ke apa semua. Kaifa yasha, bagaimana Tuhan buat betul. Tuhan Maha berkuasa. Tuhan boleh buat segala-galanya. Tidak tidak jadi halangan kepada Allah Subhanahu taala. Tak ada boleh. Orang kul hasbi Allah. Sebab tu orang kafir dulu Tuhan sebut. Wala in sa'altahum, dan jika engkau tanya mereka itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa buat langit bumi semua, la yaqulunallah, mereka kata Tuhan. Dan Tuhan suruh kul afara'aitum ma tad'una min dunillah, katakanlah, maka apakah sebab apa pula kamu nak sembah selain pada Allah Subhanahu wa taala? Kul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin, kalau Tuhan nak mudarat, hal hunna kashifatu darri, mereka tu boleh wa'wi tak mudarat, dia ubah kan, boleh wa'wi hingga tak ada mudarat, tak sakit, tak rumah kan. Au aradani Allah birahmah, Tuhan nak rahmah pada kita, hal hunna mumsikatu rahmati, adakah mereka itu boleh pegang dan rahmah Tuhan tak sebi boleh kita? Kul hasbi Allah, katakanlah cukup dengan Allah. Kul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah saat itu bertawakal oleh orang yang
bertawakal. Tu maknanya La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan malaikat. Ya Allah. Tidak ada Tuhan dah. Tu tidak ada Tuhan malaikat Allah. Ni kalimat tauhid. Kalimah tauhid. Hak yang kita patut kena sebut semua. Ngatik. Sebab tu ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang adalah akhir kata dia la ilaha illallah, dakhala al-jannah, nasya dia masuk syurga. Apa maksud la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Mana tidak ada Tuhan yang sembah dengan sebenar. Tuhan hak duk dakwa, duk bohong, duk gapo di atas muka bumi ni belanalah. Orang India berapa Tuhan, orang Syiah berapa Tuhan, orang Hindu berapa Tuhan. Semua saat ni tu ada Tuhan banyak cakap di sisi mereka, tapi Tuhan tu Tuhan palsu. Tuhan yang sebenar, hak yang semua hak yang sebenar tidak ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ni wajib kita kena i'tiqad. Kalimat tauhid. Hak ni orang panggil iman, rukun iman, al-iman, rukun iman. Dan kena percaya kepada Allah. Rukun Islam kena mengucap. Syarat nak jadi Islam saat ni tu, kena pegang tidak ada Tuhan malaikat Allah. Kalimatus syahadah. Kalimah saksi depan Tuhan bahawa tidak ada Tuhan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah makan akhir kalami la ilaha illallah. Siapa yang adalah akhir kata dia la ilaha illallah, dakhalal jannata, dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat masuk syurga Tuhan. Dan ada sebut ke afdalud du'a, khairud du'a, du'a Arafah. Sebaik-baik doa Arafah. Wa khairu ma qultu ana, dan sebaik-baik bagi berkata aku, wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab tu lepas maya tu paling kurang kita istighfar 3 kali, dan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 4 kali. Paling kurang kok 4 kali kita kata benda tu, insya-Allah. Tu. Dan apa makna kalimat tauhid tidak ada Tuhan malaikat Allah? Makna kita pegang bahawa tidak ada Tuhan yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan berjirim, berjisim, bukan bertubuh, berbadan seperti kita. Dan kita pegang hak yang memberi taksir, kesan. Semua ni tak kira lah. Orang panggil ubat lah, semua pisah lah, api lah yang menghanguskan, dan pisah yang melukakan, semua tu taksir itu Allah, Tuhan lah memberi kepada Tuhan lah jadi semua saat ni. Itu makna tauhid orang panggil. Ulama ada tafsir bahawa tauhid sebenarnya la ilaha illallah ni itu ada masuk orang panggil, ulama dah sebut masuk sifat 20 orang panggil. Masuk sifat istighna' al-iftiqar. Bila sebut la ilaha illallah ni itu ada sifat istighna' dan sifat iftiqar. Dan mana istighna'uhu ta'ala ma siwah, kaya Tuhan daripada yang lain. Waftiqaru ma siwahu ilaih, dan berhajat yang lain pada Allah. Semua ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Hei manusia, semua kamu ini berhajat pada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Tuhan maha kaya dipuji. Tu mana? Dan ada sebut ke ulama ada sebut. Mana dalil kata Tuhan esa? Dalil mana kata Tuhan satu, tunggal Tuhan? Dalilnya iaitu alam dunia ni lah. Dunia ni duk stabil molek. Karena Tuhan sebut lau kana fihima alihatun illallah, kalau ada dalam langit bumi ni Tuhan yang lain daripada Allah la fasadata, nasya akan rusak semua, akan rusak di muka bumi sana. Dan ada Tuhan sebut pada ayat lain, kullau kana ma'ahu alihatun,
qul law kana mu'alihatun, kalau ada serta Allah Subhanahu wa taala Tuhan, nah, labtagau ila dzil arsy sabila. Nah, labtagau, nah Tuhan semua tu akan pergi cari Tuhan hak wak langit bumi ni. Subhanahu wa ta'ala ma yaquluna 'uluwan kabira, maha suci. Kita tak boleh syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada ulama ke yang sebut, bila kita sebut tauhid, Tuhan Esa ni ada dua makna. Maksudnya pertamanya Tuhan satu ni ilahu wahid. Tuhan sebut wa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kamu ialah ilahu wahid, Tuhan satu sahaja. Fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan satu saja. Dan ada yang dua panggil Tuhan ahad. Ahad ni maknanya tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad ni maknanya tunggal, satu saja Tuhan, tidak serupa dengan siapa-siapa. Itu panggil al-ahad. Al-ahad, tunggal di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila sebut tidak ada Tuhan, hak yang semua hak yang disembah dengan sebenar, malaikat Allah, malaikat ia Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, malaikat ia. Pertamanya kita nafi ada Tuhan lain supaya dengan orang Yahud dan Nasara. Wan Yahud wa qalatil Yahud Uzair ibn Allah. Berkata orang Yahudi Uzair tak anak Tuhan, dia ada Tuhan pula. Wa qalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Orang Nasara kata Masih anak Tuhan. Pakat duk kata anak Tuhan, dah Tuhan dua tiga panggil. Yang dua pula kita kena nafi kata Tuhan ni. Kita kena nafi ada serupa Tuhan dengan makhluk. Maknanya Tuhan tak serupa dengan sesuatu pun. Sebab Tuhan baru jadi sah. Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tidak serupa dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir. Dan Tuhan Maha mendengar, Maha melihat. Serupa dengan sebab tu ulama dia ada, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dia bagi orang panggil tauhid wahdaniyah ni nafyul kam al-munfasi fi zal. Maknanya kita tolak berbilang Tuhan. Sebab Tuhan sebut Tuhan nafi juga, qul law kana ma'alihatun kama yaqulun idzal labtagau ila dzil arsy sabila. Kalaulah ada Tuhan banyak Tuhan nafi juga, law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Nak rusak muka bumi ni, Tuhan pun nafi juga. Tuhan rakyat tidak ada Tuhan melainkan Allah. So bagi nafyul kam munfasil. Yang keduanya, iaitu nafyul kam muttasil, iaitu menafi tolak zat Tuhan berhubung. Zat Tuhan berhubung ni maksudnya zat Tuhan itu bukan berhubung saat itu bukan tubuh badan seperti tokoh tubuh supaya kita bukan boleh belah bagi orang bagi tak boleh. Tidak. Tu. Yang ketiganya iaitu bila kita sebut Tuhan ni, Tuhan satu ni tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita nafi ada yang lain daripada Allah. Tak kira makhluk kat Tuhan apa, ada sifat serupa dengan Tuhan, boleh kuasa serupa dengan Tuhan. Hak tu kita pegang kata tak ada hak tu. Nafyul kam al-munfasi fi sifat. Dan yang keempatnya iaitu orang panggil nafyul kam al-muttasif fi sifat. Sifat Tuhan tu ya, dan sempurna sifat Tuhan. Kalau qudrat Tuhan kuasa tak ada kena ada qudrat 2 3 tak. Ya. Sempurna. Situ. Dan yang kelimanya orang panggil kita pegang bahawa Tuhan sahaja yang memberi kesan, taksir, memberi kesan pada perbuatan. Tuhan wiknya, Tuhan wiluka, Tuhan wihangu, Tuhan wikapa. Semua saat itu. Tuhan satu saja, tidak ada. Hak yang lain boleh memberi kesan, maknanya tak ada. Hak yang lain boleh beri kesan. Tak kira apa saja Tuhan satu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua hak Tuhan belaka. Sebab kita kena ingat bahawa kita sendiri ni Tuhan belaka. Kita tengok mata kita pergi awak Tuhan. Telinga kita pergi awak Tuhan. Hidung kita pergi awak Tuhan.
Mulut, muka kita pergi awak Tuhan. Mulut kita pergi awak Tuhan. Telinga, tubuh kita, kaki kita, tangan kita. Ni, hak kita duduk jijak letak bumi ni pergi buat Tuhan. Dan langit, siapa buat? Tuhan. Dan udara, oksigen hak kita duduk serap masuk. Tuhan. Nah, semua angin. Semua hak Tuhan. Semua Tuhan belakang kita. Kita tak ada boleh tubik. Lari pada Tuhan tak boleh bagi. Dah ya ma'syarul jin wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Dan boleh kita nak lari pada Tuhan? Tak boleh nak lari. Tak boleh kita nak lari pada Tuhan. Dan sebab tu sini ni nak ayat tu tak ada hak yang lain daripada Allah hak boleh we kesal supaya dengan Tuhan. Sebab tu syirku billah ni a'zamu zulm la akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar dia panggil. Inna syirka la zulmun azim. Orang kita kena ingat molek syirik kena ngaji bagi cacin. Jadi jelas hak mana syirik, hak mana tidak syirik, kena jadi cacin, kena jadi jelas. Dan supaya akidah kita sahihah, akidah kita sahih, betul, suci, safiyah, naqiyah, bersih, suci. Ahlus sunnah ni ya bermolek dia panggil. Tidaklah condong kepada musyabbihah, kepada menserupakan Tuhan dengan makhluk, tidak. Seperti mazhab apa ni ada setengah saat ni tu condong kok nak wis serupa, dan ada hak pegang kata tak ada tu langsung supaya Mu'tazilah, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah ni ialah mazhab iaitu hak yang duduk di atas jalan salafus salih, di atas jalan salaf salih. Itu sahaja apa yang diberkatakan dengannya oleh para ulama al-kibar, ulama-ulama besar dulu tu. Jadi tidak ada hak yang memberi kesan secara asing. Orang panggil nafil kam munfasil. Dan soal lagi nya orang panggil menafikan nafil kam al-muttasil. Tak boleh juga ada yang lain boleh kosi dengan Tuhan, memberi kesan supaya kata hirih pisah luka saat itu Tuhan ratik, lepas tu pula pisah ratik. Tidak ada. Tuhan sahaja. Itu depan sahaja. Itu orang panggil muqaranah, orang panggil mutlaq, semata-mata Tuhan buat ku dengan dia. Maknanya tiap-tiap kali lagi Tuhan masuk nak jadi mudah kepada manusia. Itu di antara rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada soal lagi nya iaitu huraiah banyak ulama-ulama Wahabi contohnya ada sebut 3 tauhid dia bagi. Ada tiga serangkai. Satunya tauhid uluhiyah, yang dua tauhid ar-rububiyah, yang tiga tauhid as-sifat wal asma. Tauhid ni kalau dia hurai tauhid gitu tu. Hak kita nya mazhab al-sunnah wal jamaah tidak ada bezalah di antara tauhid uluhiyah wal rububiyah. Dan tauhid bisifat saat itu kita jelas sifat bahawa Tuhan ya bersifat dengan sifat yang sempurna, tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain saat itu sifat semua saat ini faid limpah pada limpah sifat-sifat Tuhan. Tu. Jadi waktu Tuhan sebut sebab tu tauhid uluhiyah ya bagi tidak ada Tuhan hak boleh disembah apa ni malaikat Allah. Tauhid uluhiyah bagi tidak ada Tuhan malaikat Allah. Tauhid uluhiyah tu tauhid mempertuhankan Allah. Tauhid ar-rububiyah mempertuhankan sebagai Tuhan tu Rabb, iaitu Tuhan segala-gala. Maknanya kita kena minta je Tuhan belaka. Situ ya. Padahal kita tidak bezalah di antara dua tu. Dan yang tiga tauhid as-sifat. Tauhid as-sifat saat itu Tuhan sifat lah nak lah tu, tak boleh nak takwil, tak boleh nak gapo. Sebab tu jadi masalah situ tu. Bila Tuhan ayat tangan bagi sifat tangan. Bila kata ada sifat kaki, dah sebut sifat kaki, maka Tuhan ada sifat kaki juga tu. Bila sebut sifat teduh, ada sifat teduh, zil. Ada bila ada sebut sifat gapo. Ada, itu betul-betul itu. Itu bahayanya. Pegailah tu. Kerana akidah ni, orang panggil hak kita duk mengaji ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ulama ni setiap ilmu dia kaji, dia hipung semua. Hipung hadis-hadis Quran, mari sarup tu baik. Buat kesimpulan apa yang dikehendaki daripada semua, dan dia taufik di antara ayat-ayat Quran dan hadis-hadis saat ni. Betul mana boleh masuk, betul mana tak boleh masuk.
Sebab tu supaya kita ngaji sifat 20. Dan mengerti sifat 20 tak ada Quran, tak kena kecek lah tu. Dia tak kena. Sifat 20 tak ada oleh Quran, tak kena langsung-langsung. Kenapa? Karena sifat 20 tu hasil daripada mereka mengkaji semua sifat-sifat hak Tuhan sebut oleh Quran, buat kesimpulannya boleh bagi kepada pak. Lepas tu pula ada lagi hak bagi hak ia tak ada sebut orang-orang kita tak ada sebut mana bagi sifat al-af'al, as-sifat al-jami'ah. Dan ada sebut lagi kitab-kitab Jawi tu adalah sebut kitab sifatul takwin, sifatul idrak. Adalah benda-benda saat ni, tapi hak yang sebenarnya hak Tuhan, sifat-sifat Tuhan ni hak kita kena apa ni, semua sifat-sifat 20 ni orang panggil sifat hak yang semua ulama tu buat kaji. Bila kaji dia bagi hak ni nafsiyah, hak ni salbiyah, hak ni ma'ani, sini maknawiyah. Maka semua tu ambil pada Quran dan hadis. Sumber dia, masdar dia. Tepat ambil pada Quran belaka. Tidak. Sebab tu tak kena. Rapuh dan kasar. Ada orang kata ngaji sifat 20. Tak ada. Ambil daripada Quran, tak ada sebut dalam Quran hadis, jangan kecek lah tu. Itu kajian. Kajian. Supaya dia mondok kaji itulah. Buat wicai, wikrok. Semua saat ni tu ijtihad. Ini cara bagi. Bila ijtihad, maka kalau salah, Tuhan kata man ijtihada, siapa ijtihad fa asaba, dia kena falahu ajran, 2 pahala. Wa man ijtihada, dan siapa ijtihad fa akhta'a, salah, falahu ajrun wahid, maka boleh pahala satu saja. Boleh pahala satu saja. Adapun orang yang tak ada buat kajian semua, dia pergi kecek rapuh kata, maka itu orang panggil tubik pada hawa. Tubik pada hawa nafsu, bukan ijtihad. Bila tubik hawa nafsu, bukan winicai. Bukan winicai, salah. Salah. Wattaba'a hawa. Turut hawa nafsu. Itu kena jaga. Takut. Itulah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan malaikat ya Al-Azizul Hakim. Tuhan yang berhak Al-Aziz, yang berhak di semua. Malaikat ya yang maha kuasa. Tuhan Aziz, Tuhan maha kuasa. Al-Hakim, Tuhan maha bijaksana. Sebab tu bila Tuhan sebut bila sebut hukum bila sebut hukum ni banyak kannya Tuhan sebut, bila Tuhan sebut hukum nak sebut hakim, bijak. Bijak ni Tuhan maha bijak. Gapo hakim? Hakim ni bijak ni ulama tafsir wad'u syai' fi makani. Tuhan letak sesuatu di tempatnya. Sebab tu bila Tuhan sebut bila orang yang apa ni rezeki, masalah rezeki Tuhan sebut wallahu wasi'un alim. Tuhan wasi'un alim, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan maha tahu. Tuhan maha, wallahu wasi'un alim. Tuhan maha tahu. Bila Tuhan maha bijak. Tuhan tahu bila masa yang layak untuk nak memberi kepada kita. Satu lagi supaya kita ada ayat mari ni, saya nak seli sikit dah. Ada ayat mari ni kita nak beli upakan, iaitu nak beli lapung untuk speaker lah, boleh pakai buat rekam boleh 2 orang. Dan ada 3 lah. Iaitu tak sini, tak di terosak orang kita boleh buat rekam lah. 2 orang, 3 orang. Maka siapa yang nak berkongsi boleh dah. Ada lagi lah kita perlu dah dan lebih kurang. Dan siapa yang nak berkongsi dalam bidang dakwah ni, insya-Allah dah boleh lah, insya-Allah. Itu sajalah untuk kita berkongsi. Itu saja. Dan Tuhan sebut Al-Azizul Hakim. Hakim ni orang panggil bijak. Allah Subhanahu Wa Taala maha bijaksana. Maknanya Tuhan buat Allah halusi sungguh. Halusi ni cuba kita tengok oleh ya bijak ni wad'u syai' fi makani. Tuhan letak sesuatu di tempat. Semua saat ni tu mulai belaka, tak boleh kritik, tak boleh ketanya. Sebab tu ayat Quran, contohnya ayat Quran lah, tak ada tempat hak kita boleh tukar kelimah, guna kelimah yang lain daripada kelimah hak yang di Tuhan sebut sana.
Dah. Tu. Kalau kita ngaji tentang masalah benda-benda ni. Maka benda-benda ni hakim. Dan hakim contohnya bila Tuhan sebut kan. Tuhan sebut dalam surah apa? Tuhan sebut tentang masalah orang berzina apa semua. Akhir sekali Tuhan sebut, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa anna Allah tawwabur rahim. Wa anna Allah tawwabun hakim. Tawwabun hakim. Bila Tuhan sebut hukum orang yang berzina, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Bila Tuhan sebut kata orang hak tuduh bini zina contohnya. Tuhan suruh li'an, sumpah, maka Tuhan sebut di belakang. Wa annallaha tawwabun hakim. Tawwabun, Tuhan Maha Taubat, hakim, Tuhan Maha bijak. Tuhan Maha bijak. Bila Tuhan Maha bijak, bijak Tuhan boleh royak hukum. Tuhan Maha bijak, Tuhan boleh royak. Apa ni hukum Tuhan royak tu tepat sekali, kena sekali. Tu kita kena ingat situlah. Tu hakim orang panggil bijak. Dan kalau kita hikmah, orang panggil hikmah. Hikmah ni apa hikmah kita? Waktu Tuhan sebut ke hikmah, wa man yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah faqad utiya khairan katsira, maka dia orang itu diberi kebaikan yang banyak. Orang pandai, bijak. Dan Tuhan sebut hikmah yang paling besar sekalinya iaitu bersyukur kepada Allah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata, sesungguhnya kami memberi kepada Sayyidina Luqman tu hikmah. Anishkur lillah, apa dia hikmah? Anishkur lillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur, siapa bersyukur fa inna ma yashkuru li nafsihi, sesungguhnya bersyukur untuk diri dia. Tu hak Tuhan sebut. Hak Tuhan sebut itulah tu. Sebab tu kita cuba kita baca tengok ayat Quran Tuhan sebut. Anishkur lillah, hendak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Tuhan sebut hikmah sana. Dapat Tuhan hikmah hakim. Tuhan perintah, Tuhan suruh kapal semua kena belaka. Tak ada benda yang tak kena. Tak ada benda yang tak kena. Kita kena redha dan kita kena setuju dengan apa yang diperintah oleh Allah. Masalah nak buat tak buat tu suka. Hak mula-mula sekali kita kena i'tiqad bahawa benda yang Tuhan suruh tu benar belaka. Tuhan sebut nazzala alaikal kitaba bil haqq, dengan benar. Tu. Faqul ja'al haqq wa zahaqal batil, telah datang. Waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila mari kebenaran, benda tak molek tu utuh acuh habis. Asitulah. Jadi itulah kerana semua saat itu benar. Semua al-haq. Tuhan sebut benda yang benar. Itulah lebih kurangnya kita ada setengah jam untuk kita nak tengok soalan lah. Sadaqallahul azim. Tengok esok kita nak kaji huwallazi anzala alaikal kitab. Dan malam ni insya-Allah saya nak baca kitab Nasaih lil Muslim. Kitab hadis tentang nasihat. Kitab orang panggil asal kitab ni Arba'in. Kitab hadis Arba'in fi rad'il mujrim an sabbil muslim. Nak menggerungkan orang berdosa daripada tuduh maki orang Islam ni. Kitab ni hak bagi Ibnu Hajar, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab ni sebenarnya diterjemahkan oleh sahabat saya, Syekh Ibrahim Masran bin Masran Al-Banjari. Dia duduk di Johor lah. Kita pernah pergi dan dia suruh saya tulis takdim. Kau masa saya gila umur di Johor dulu. 3 Julai bulan 7 2012.
Sebab saya dah tengok nampak ya suruh saya tulis mukadimah depan ni lah, muka kita pergi itu kak. Dia minta tolong saya tulis takdim, orang panggil takdim lah, penduluan lah kita tulis. Dan dia terjemuh kitab tu, alhamdulillah molek kitab ni. Dah kita nak baca kitab ni, kita boleh manfaat lah. Kalau tak ada pun tak apa, dengar je lah kita ni. InsyaAllah baca kitab hadis. Saya dah nak baca kitab hadis. Hadis ni manfaat benar. Tentang masalah tak boleh kata korang, tak boleh tuduh korang, tak boleh apa. Tentang masalah jangan duk kata korang gitu. Molek benar lah kitab ni. 40 hadis insyaAllah. Lepas tu pula tu kita baca kitab. Apa sajalah. 2 malam kita baca penawar. Lepas tu boleh hak ni pula arba'in. Fi rad'il mujrim an sabbil muslim. Syekh Ibrahim Al-Banjari terjemuh. Sahabat saya. Tu guru besar lah di Johor tu. Lebih kurang. Alhamdulillah, hai jiwit ke rau dai rian tafsir kat bawah ni ko Allah rak la redha pok rau FC bawah mak insya-Allah. Dah kita semoga Allah Taala pone kita dapat ngaji tafsir. Karena dia tak ada panggil lebih besar pada tafsir. Kita kena ngaji tafsir dah lah mana kita nak tafsir. Ngan siapa sakit lah tapi orang panggil tafsir ni tak leh. Tak leh. Orang ni ada 2 hadis Quran ni dia kena baca ngaji. Dan ada sebut Sayyid Alawi. Syekh Sayyid Alawi ni ada saya baca lagi kitab dia kata kalau orang ngaji tafsir hadis, dia ngaji fiqh saja. Jadi qaswa hati kerah. Kita kena ngaji Quran, tafsir, hadis, fiqh, tauhid. Ceraklah tak ada apa. Tak ada apa lah lain lagi. Cuma orang panggil kena tentang masalah hadis ni tu. Quran, hadis ni kena ada. Kerana benda ni buat lembut hati kita. Itulah lebih kurang. Dan kalau siapa ada soalan nak tanya, kita taruh masa sikit 20 minit. Taropai jam 6 suan yang kalau kita saat ni tu kalau kita saat ni tu gada kebun. Kita pergi gada kebun กับคนมีเงินแต่เพิ่งรู้ทีหลังว่าเขาขายยาเสพติดเป็นอาชีพอยากถามว่าเราเป็นอันเนาะคนที่เขาเงินนั้นซอกหมายบาบ่ kita apa ni kita pergi camnam atau kita pergi gada kebun lepas tu kita saat ni tu bergetar duit dia lah gada saat ni tu bergetar duit dia kita tak tahu bila tak tahu ya tak apa. Tak tahu ni ada sebut lah hadis rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak dikirakan salah. Tidak dikirakan salah. Al khata' tersilap. Wan nisyan lupa mastukrihu alaih. Lupa tak tahu. Mastukrihu alaih. Dan bagi hadis palsu. Jadi kita tak tahu. Tak tahu walau hanu kita tak tahu. Tu tak tahu kok. Lepas tu pula dia saat ni, dia berdosa orang panggil getah ni ada 2. Ada malun haram, ada getah hak haram tu. Getah hak haram tu saat ni tu, serupa dengan harta orang curi. Maka tu tak boleh. Kita kena hantar klik, walaupun kita tahu belakang dah. Yang kedua, malun kasbun haram. Dan usaha tu haram. Dia mari bayar hutang kita. Kita tahu juga duit judi, duit apa. Duit, dia mari bayar hutang kita. Bukan duit curi, tapi duit tak online lah. Boleh kita ambil tak? Dia bayar ni boleh ambil. Karena apa? Karena itu kasbun haram. Bila kasbun haram saat ni tu, Tuhan sebut wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Tak ada dosa gitu. Sebab orang kafir jual barang apa, beli barang mau kita boleh beli, boleh jual, boleh apa. Sedangkan getah dia saat ni tu adalah getah yang boleh melalui betul benda yang haram. Haram-haram usaha dia, cara dia boleh saat ni orang panggil. Sebab tu kita tak ada berhubung dengan dia. Hak dia lah dia tanggung wala taziru wa ziratun wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tak ada barang tidak ada bagi manusia melainkan barang dia usaha. Kita tak ada buat apa, tak ada curi, tak ada apa. Tu hak dia, maka dia tanggung jawab. Dia lah. Wallahu a'lam.
Semoga Allah Ta'ala terima segala amal-amal kita semua. Seandainya kita kurang ilmu, maka kita istiqamah. Sentiasa belajar. Memang. Kalau kita tak erti kok, dah kita kena istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ni supaya dengan demo ni pun orang mengaji dah ni pun. Sebuah hasanah ni baiti jannati ni boleh mengaji. Kalau tak mengaji tak baca tulis tak boleh tu. Nak ayat tulis istiqamah tulis kapo memang orang ngaji dah tu. Tapi kita nak mengaji pula pakat berkongsi ilmu, maka alhamdulillah, dan belajar seterusnya di setiap pagi dan malam dengan apa insya-Allah. Amin. Itulah ถ้าเพื่อนเราหรือพี่น้องเราสามีเราเขาถูกเชิญไปกินงานแต่งงานแต่เจ้าของงานไม่ได้เชิญเราไปแต่เพื่อนหรือพี่น้องหรือสามีเราชวนเราไปกินเป็นเพื่อนเราไปกินด้วยได้ไหมเพราะได้ยินบาบอกคนหนึ่งบอกว่าถ้าเราไม่ได้ถูกเชิญเราไปกินไม่ได้แต่ jadi kenapa ingat hak kenduri ke panggil kenduri ini sunat kita buat walimah kenduri nikah. Nabi SAW sebut aulib walau bisyad, hendaklah kita buat kenduri walaupun seekor kambing. Seekor kambing tak apa kita buat kenduri. Maka bila kita buat kenduri saat itu, bila orang saat itu padah kita, maka wajib kita kena pergi. Wajib kena pergi orang kena padah saat itu. Dan wajib apa dia boleh makan, sunat dia makan ke apa semua. Tak wajib wi perkara ni. Tu asalnya. Tapi adat rumah kitanya, iaitu bila kita pergi kok, kita wi duit, wi hadiah, maka itu tak apa. Dan ada setengah ulama kata wi duit, wi apa tu makjur, boleh pahala pula. Lepas tu, kalaulah kita saat itu, pergi makan pula, adik-adik kita hajak. Hajak saat itu, tuan tak ada padah ke apa? Apa kita pergi, adakah boleh makan? Ya boleh makan dengan izin dia. Kalau dia boleh makan, tak ada apalah. Tapi kalau dia tak usah makan, tak boleh makan. Tak kata. Kalau dia tak boleh makan, tak boleh makan. Kalau dia kata boleh makan, ya makan, maka tak ada apa. Dan adab biasa ke orang mari ni, orang makan belaka, maka boleh. Itu setara tu ya hukumnya. Itu sahajalah. Dan molek buluk ni orang panggil, kita nak menggalakkan supaya orang pakat nikah. Orang tina orang boleh jangok hari tu. Jangok tu adalah hak boleh tak boleh suku kira, tapi orang panggil dia saat itu pula boleh jadi pengantin baru. Lepas tu pula boleh jadi apa ni, raja sehari. Orang pakat puja dia belaka pada hari tu, hak jatah tina. Bila ada benda ni menggalakkan orang menikah. Dan kita pula menggalak, kita sanjung orang menikah, kita wi duit dah hadiah pada dia, wi barang, wi apa. Maka itu molek, kerana kita sokong. Waktu hasbuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suruh tolong benda molek, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tak boleh kita sokong benda tak molek. Maka pula gilah. Saya sokong molek. Ada setengah demo atau orang makan pulut niat nak ambil duit nak gapo, dia tak boleh fikir hatu. Kita duk kira pola hati demo. Dia tak ada kata gapo, kita tak ada duit pun. Kalau kita duit sikit tak ada apa sekali. Kerana benda tak ada wajib duit, tapi ada bila pergi makan tak kok tuan nak bayar lagi. Kita pakat tolong dia. Anak dia boleh beli barang lebih-lebih. Niat molek tak apa, niat tolong. Hati kita jadi besar. Hati besar kan panggil. Jangan ada hati sepik. Ni Allah, ni nak buat bajikan apa payah kau tu tak leh, kau ni tak leh. Jadi kan tu. Buat pula. Ada setengah demo besar. 4-5 naik pikul laki. Ada apa? Nabi tak boleh malau bisyad. Oh ya. Boleh ada hiburan hari tu, buka nasi, buka apa. Yang ada buka lagu rock, sudah aku dah makan nasi tak boleh. Blecok. Lagu rock tak boleh. Buka nasi, buka apa hiburan. Genes sikit-sikit itu ada ulama kata boleh. Duh tu kata boleh belaka. Bunyi genes kita, totai dalam nasi itu khilaf ulama. Maka hari tu hari hiburan. Maka wilah hiburan. Takkah hari tu kita nak pergi kota, budak-budak agak suka. Lepas dia pakat nak nikah, lepas tu tak zina, tak ngaruh, tak ada turut nak pergi. Ya gitu. Kita nak wipak, nak sajung, puji orang-orang nak nikah saat ni. Tu hasbu wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum. Dan hendaklah
lah nikah orang al-ayama. Ayam ni ayyimun. Ayyimun saat itu orang panggil orang tak ada tu laki, tak ada bini. Tu suruh nikah. Dan nikah ni molek duk berzina banyak mana? Apa tak kata apa? Duk berzina, bini orang duk pergi untuk laki orang lain. Duk turut orang, duk turut gapo, teruk lebih dah gapo lagi. Nikah kita, gitu tak boleh. Pasal apa? Kita pakat sokong. Kita mau nikah. Nikah tu tak ada dah baris lebih molek. Nabi SAW sabda, man razaqahum ra'atan salihah, siapa hak dapat isteri yang salihah, faqad a'ana Allah ala nisbi dini, Tuhan telah tolong setengah agama dia. Wa akmilu nisfal baqi, sempurnakanlah hak lebih lagi sana itu. Allah. Sebab itulah moleklah pakak wak puluk pakak gila. Tak ada apa. Wak ada mau royak boleh gigi tak ada sudah. Gitu yalah. Gitu yalah wak puluk tu. Molek. Ada apa lah. Kita ni kena apa ni jadi luas-luas sikit. Nak buat bagaimana kalau ketika sujud kain berlapis dahi, adakah boleh angkat dahi untuk simpan kain? Kita tudung sujud turun lapik, maka lapik kita kena sipai. Supaya nak sah saat ni. Itu tidak dikirakan sujud lagi. Karena tak jadi lagi sujud. Sujud saat ni Nabi SAW sebut, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku disuruh sujud di atas 7 anggota. Dahi, dan Nabi tunjuk hidung sekali dengan dahi. 2 tapak kaki, 2 tapak tangan, 2 lutut, perut, jari-jari. Kalau tak lapik sini tak sah di dahi. Kalau lapik tak sah. Kalau lapik kita buat akik kain tak apa. Wallahu a'lam. Allahu akbar, alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum dan semua sahabat-sahabat. Selamat pagi-pagi Fak kita semua. Assalamualaikum. Dan sahabat moga diberkati Allah hidup kita. Ni minda unggul. Terima kasihlah setiap pagi masuk. Yak du cang tong lamat. Yak du apa? Tong lamat yak du cang apa ni? Kalau mak qada tong lamat ton nai. Nak qada bila? Waktu. Qada ni asal wajib ketika kita ingat. Nabi SAW sebut, man nama an salah, siapa tidur tak jaga semaya, au nasiha atau terlupa, falyaqdiha idza dzakaraha, maka hendak dia qada apabila dia ingat, laisa alaihi kafarah illa dzalik, tak ada kafarah malaikat itu sahaja, kena qada. Pak kalau hak lama-lama saat itu kita qada sebelum semaya, sebelum zuhur, kalau zuhur, sebelum asar kalau asar, kalau maghrib sebelum maghrib, kalau isya sebelum isya, kalau subuh belum subuh. Maka kita qada waktu-waktu tu lebih afdal molek. Tu kena qada semaya, fadainullah haqqu an yuqda, hutai Tuhan berhak bahawa dibayar. Pagi ini di pangkalan kubur Fatani hujan turun. Di kubur Petani alhamdulillah, tak apalah, hujan tu rahmah. Hujan ni rahmah. Tuhan sebut yumdidkum bi amwal yursil faqul tastaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Tuhan turunkan hujan sabyan, apa ni orang panggil nafi'ah kan. Tuan Tuhan. Saiban nafi'ah. Tuan hujan, tuan yang manfaat ni memang jadi rahmah Allah Subhanahu wa taala. Tanda kata kita saat itu ada keberkatan. Nabiต้องเป็นรอซูลเขาเอาจากในปากท้องและครอบครัว Nabi mek mana harta gapo ada beg belakang orang bantu Nabi banyak peranai buat lah masalah harta ni Siti Khadijah radhiyallahu anha orang tino orang tino ni peranai besar. Sebab tu Nabi tak nikah semata tekoh ada Siti Khadijah, kerana dia ni bantu dalam bidang dakwah tu banyak sangat. Mesejukkan Nabi ketika Nabi klik pada gua Hira. Tu Nabi tu zammiluni. Dia pun bawa pergi jumpa dengan seorang nama apa saya tak ingat, bin Naufal. Itu ke. Jadi pergi jumpa
Nah, dan dia kata itu wahyu hak Tuhan turun kepada Nabi SAW. Dan nah, Siti Khadijah lah perangai besar dalam masalah kita. Nah, kerana dia belajar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah. Orang nak dakwah ni kena bini faham. Kena bini faham orang panggil. Nak kerja agama ni kena bini faham. Kalau tak faham kau payahlah. Itulah saja, Allah alam. Lama hajat bab naik an ayat arabang. Nak maya hajat ni bila lahno nak semaya hajat. Semaya hajat ni iaitu semaya biasa serupa dengan kita duk semaya ni lah. Serupa kita duk semaya ni, nak semaya lagu mana? Semaya serupa tula ya. Semaya hajat, semaya orang panggil 2 rakaat. Iaitu kita niat aku semaya hajat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala baca doa iftitah, lepas tu pula baca kuliah rakaat pertama, rakaat yang kedua baca Fatihah, baca qul huwallah. Rakaat pertama doa iftitah, Fatihah, kuliah, yang keduanya itu Fatihah, qul huwallah. Lepas tu kita berdoa lah. Doa bahasa Jawi pun tak apa, doa apa pun saja. Bila kita nak baca, nak semaya, hak paling baik sekali tengah malam. Tengah malam tu hak paling molek sekali lah. Kerana Tuhan yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiri. Tuhan turun, kan? Maknanya Tuhan buka pintu nak terima. Di tengah malam, selepas daripada 2 separuh, mana 2 giai malam, pukul 1:30 sampai cerah lah. Maka pada ketika tu, molek kita bangun semaya hajat. Nak minta apa? Minta sokmo. Ilhah tu molek. Minta sokmo tu molek. Ada sebutlah hadis Nabi SAW, man tawadda'a fa asbaghal wudu. Siapa ambil wudu dan dia elok wudu, thumma shalla raka'atain, kama dia semaya 2 rakaat, yutimmuhuma, sempurna kedua, atahullah ma sa'al muajjalan aw muakhirah. Tu hawi semata pada dia barang dia minta, tangguh lama atau cepat. Tu hawi semata. Sebab tu bangunlah. Buatlah semaya hajat, insya-Allah kita nak gapo kena minta Tuhan. Nabi kata, wa idza sa'alta, apabila kau nak minta fas'alillah, maka hendaklah minta Tuhan. Wa idza sta'anta, nak minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolong dengan Allah. Dan Tuhan sebut qul Allah aw ud'ur rahman, suruh minta Tuhan. Iyyaka na'budu, kepada Engkau lah kami semua ya Allah, wa iyyaka nasta'in, pada Engkau lah kami minta tolong. Maka kita kena isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. ผู้หญิงที่ละหมาดโดยฝ่ามือไม่ปิดกับผ้าละหมาดซอห์ไหมคะให้บาบอธิบายด้วย terima kasih. ผู้หญิงที่ละหมาดโดยฝ่ามือไม่ปิดกับผ้าละหมาด tapak dari ya harus kat ni. Boleh buka setakat ni sampai gelang tangan. Semaya ni muka dan tangan sampai sekat ni. Sebab tu cuma nak wis apa sekat ni tu ya bila orang buat tangan baju ni, bila orang duduk betul ya kesok hari. Sebab tu ulama ni suruh pakai telekam, pakai duduk dalih lalu, kerana payah nak jaga benda ni. Dia selok naik, selok yang nak naik kau ni. Tangan saat ni ke, kalau buat tangan labuh dah tak sedap duk. Bila kita akid naik nak turun, takbir Allah tu. Sebab tu bila kari aurah tak sah, aurah makan sini. Sebab tu buat telekam. Pas kalau kita ada buat telekam, adanya kalau khai semaya dulu, saya diingat marhumah mullah mama saya, dia buat khai semaya ada tangan tu, dia ada buat tudung pula letak belakang lah ni, kita tak nampak khai semaya bet tu. Dia ada kain tu boleh tudung letak ni pula. Lek bawah tak ada lah. Dia dipanjang letak ni pakai khai semaya tu. Kerana apa? Dari sini ni dia buh getah pula. Bila kat, bila takbir Allahu Akbar, bila dia turun sujud dia tudung, dia tak selok naik lah. Tu caranya. Tapi kalau kita tu ikat molek dah, lekat molek dah sekat ni, maka tak ada apa, kita semaya. Hak ni boleh buka ni muka. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Hari ini 14 bulan Rajab, 15 bulan Rua. Alhamdulillah.
Kadang-kadang kita tarikh itu kita silap bukan ku kapot dak. Kadang-kadang kita silap itu kita kopi mik apa lupa nak alih. Kopi mik hok marang itu. Selain dari zat dan sifat Tuhan semuanya itu dikatakan alam. Ya. Bagi selain pada zat Tuhan masih wallah. Makhluk tu masih wallah bagi selain pada Allah Subhanahu wa taala. วันนี้ดีใจมากๆที่ได้ฟังสิปะตัวแห่อย่างกระจ่างและให้ลึกๆต่อไปอยากฟังอยากเรียนเรื่อยๆนะบาบอัลฮัมดุลิลละtak apa kita ngaji minan nahdi ilal lahdi minan daripada landu sehingga sapa dalam liang kubur bang siajak cengkrap sungai baru Basae yak rang Patani terima kasih nama kapon Abdullah Radi yaอยากให้บาบอกอธิบายอายะห์19-20 surah Asy-Syura ขอบคุณsurah Asy-Syura ayat 21 Asy-Syura ni duduk di (483) Surah Asy-Syura ayat 20 Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih siapa yang nak dengan amalnya akan pahala akhirat maka dia tunaikan hak-hak Tuhan dan dia infak di jalan dakwah pada agama Tuhan akan tambah nazid lahu fi harthih kami akan tambah baginya pada amal kebaikan saat itu Tuhan tambah pahala Tuhan ganda pahala dia kepada 10 man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha wa man ja'a bis sayyi'ah falahu jazaa ila mithlaha patu man kan yuridu harthad dunya siapa nak pada dunia nuktihi minha kami pada dia nak dunia saja wa malahu fil akhirati min khalaq di akhirat ada boleh apa dia ayat 21 am lahum syuraka atau bagi mereka itu syirik syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah maknanya bahkan mereka itu adakah bagi mereka orang musyrikin dengan Allah tu syuraka sekutu pada syirik mereka itu mereka ibtada'u lahum minad din maknalah tu mereka rekoh bagi mereka pada agama dan syirik bagi tidak izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan jikalau tidak walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum dan jikalau tidak Tuhan menghukumkan dan tidak Tuhan tidak tangguhkan kepada mereka nasib mereka itu dihukumkan kalau Tuhan tak ada tangguh lama sikit juga kena dah wa innadh zalimina lahum adzabun alim sungguh orang zalim itu kena azab yang amat pedih itu sajalah wallahu a'lam. Assalamualaikum tuan guru bapa dan sahabat semua diperjagakan umur, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki serta kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Alhamdulillah selamat pagi suka dengan Quran supaya Allah beri hidayah hidayah kepada kita semua alhamdulillah insya-Allah.ความหมายของอัลลอฮ์ได้กล่าวว่า Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul, tu makna zaharal fasad, telah timbul fasad. Mereka buat fasik. Buat fasad. Fasad ni buat rosak. Perkara-perkara dosa. Zina lah, curi, macam-macam. Zohir-zohir lah ni fil barri wal bahri. Ni tengok mau kita ni, jual ketung jual apa. Bima kasabat aydin nas dengan sebab manusia melakukan oleh tangan dia. Liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu Tuhan nak turun bala dengan sebab mereka itu duk buat wirasa setengah. La'allahum yarji'un supaya Tuhan nak kembali kepada Allah. Tuhan tidak berlaku melainkan Tuhan nak kelak Tuhan ya. Tu. เราซื้อฉลากธนาคารและได้ของรางวัลคืน
และเงินที่เราซื้อธนาคารคืนกลับถือว่าเป็นการพนันไหม Al-Habib ni saya Han ni kita tak tahu. Kita tak tahu kata lagu mana tu. Kita tak tahu tu bab mana dia buat, witikan dia buat, kena tahu situ dulu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kita nak tahu hukum tu, kita kena tahu betul witikan ni. Saya tak tahu, minta jelaskanlah insya-Allah. Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayat yang dalam surah apa tu Tuhan sebutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baqarah dah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Zina miki ประเภทช่วยอธิบายหน่อย Zina ada berapa jenis? Ada zina. Ada zina, ada sebut zina mata, zina telinga, zina mulut. Dikirakan melaku anggota-anggota hak yang buat, contohnya mata, itu ada zina panggil. Tapi zina ni zina hak kabair, dosa besar tu iaitu orang zina lah. Tu hasbuk wala taqrabuz zina, jangan hafiz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hafiz zina. Zina benar cuma kotor dan jahat, jalan yang paling teruk. Dan ada tu hasbuk dalam Quran iaitu Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zina tu suruh hodai 100 hodai kalau tak senikah lagi. Dan ada sebut iaitu orang beriman tiga-tiga, sebut di antara dosa besar tiga-tiga iaitu syirik, bunuh orang berzina. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Orang dia tidak berdoa serta Allah kan sesuatu ke Tuhan yang lain, tak syiriklah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan orang tidak bunuh orang. وَلَا يَزْنُونَ, tidak berzina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Siapa berzina dia akan kena denda akhirat esok. Tu. Baba เมื่อคืนฝันได้งานหมายความว่าอย่างไร Mimpi kata mimpi kata ru'ya, orang panggil ru'ya nampak dapat nampak orang mimpi, nampak boleh kerja ni, orang panggil menunjuk di atas dia orang tangguh amanah. Orang tangguh amanah lah, itu saja. Wallah. Mi khai mai bapa nang sir hadis ti bapaบอกนั้นอยากซื้อkah bapa. Dia buat dibagi di Johor tu jelah, di rumah kita ni tak ada. Tapi ada kitab Ibn Hajar tu ada lah. Saya tak pasti di rumah kita ni ada di mana. Nanti tak apalah kita
Kita pukul amal lah, kita tok tepi so hadis tu kita tok tepi dalam Facebook ni lah. InsyaAllah boleh tak, ya tak apa, saya pukul saya letak, maka dia mau tengok situ, jadilah insyaAllah ngaji malam hari insyaAllah. Ya hai babaan musalli 2 krab, ya boleh, nanti kita tengok masa dah nak baca kitab musalli boleh. Nah, baboครับผมอยากรู้ว่าบาบอมีเคล็ดลับยังไงให้เก่งอาหรับครับขอบคุณครับ Muhammad Nasrun dah nak dia kata Arab ni nak wilahan no, oh ni dia kena ngaji lah, alimul arab, alimu auladakum al arabiyah kan, suruh ngaji luar Arab. Jadi kita luar Arab ni kena ada 4 skill dia panggil, kena mengajilah bahasa, kita ngaji bahasa di negeri Arab serta ya. Kita ngaji pondok boleh nahung sorah. Lepas tu kita ngaji Mesir, ngaji mana. Lah ni mudah. Dia mau nak ngaji bahasa Arab, dia mau boleh ngaji dengan Arab sendiri. Ya buka online, bayar 3,000 kok ni boleh. Mesir ada. Search lah internet, tanya ke nak saudara saya duk ngaji. Dah, sedap pula tu. 2 jam kali mengaji, 3 jam kali mengaji. Sungguh boleh harap. Dia mau duk pondok saya nasihat. Kalau duk pondok ngaji pondok saja tu. Dah, saya tahu dah ada kekurangan. Dah, kita duk pondok nak kenal fa'il tu boleh dia panggil lama. Karena apa? Karena kita kadang-kadang itu kita mengaji ya, kita talaki ya. Kita tak kecek. Ya, bahasa ni ya skill, kemahiran. Sebab tu anak kita ketika dia kecil sana dia pandai kecek, dengar kita duk kecek, bukan kata ya pergi ngaji. Sebab tu panggil skill, kemahiran. Kemahiran saat ni boleh melalui improve. Maknanya melalui kita ta'wid, Arab panggil ta'wid, maknanya kita biasakan buat seumu. Sebab tu dia ada qiraah, ada bacaan, ada apa ni istima', listening panggil dengar, dan ada kitabah, ada writing, tulis, dan ada selaginya apa dia panggil baca, speaking, ada kecek. 4 benda ni bila ngaji bahasa maka dia suruh kui pandai 4 perkara ni. Maka 4 perkara ni mudah lah ni. Kita ngaji melalui internet, bayar 3,000, 2,000, boleh ngaji. Lepas tu sedap pula ngaji dengan Arab sendiri. Saya nasihat tutup pakai pondok saat ni tu, ngajilah. Ngaji ambil masa seminggu sekali. Orang duk ngajar dalam Facebook, bukan dalam Facebook, ya pakai online lah, pakai program Google Meet ke apa Meet gapo banyak benda lah ni boleh pakai kan. Maka kita masuk letter 2, 3, 4 orang duk ngaji, 8 orang, 10 orang. Ada boleh lebih pada duk ngaji masuk kelas lagi. Tu cara lah ni tu mudah. Kita ngaji pondok saat ni tu ya ada kekurangan dia kerana kita tak nak kecek. Semua untuk guru tu banyak kecek tak pandai. Boleh hanya baca. Sebab tu kecek kita nak mana guna kalau tak nak kecek. Sebab tu kita kena ngaji orang lain pula. Tapi kita ngaji pondok ada mendalam dalam masalah nahung sorah itu boleh. Maka kita ambil bahagian tu, kita kena cari lain pula. Tak ada ni. Orang ngaji nak kecek ni hari orang ngaji fi'il. Sutai ngaji kecek. Reti tu cepat sutai. Sebab itu bukan payah fi'il isim fi'il arah. Bukan payah pun. Nah, tapi kalau kita tak gambar, tak ada duduk kali dengan tuai bahasa, maka payah sikit, lama sikit lah. Itu sahaja. InsyaAllah. Boleh royak penerbit kitab tu, boleh saya tolong cari sebab saya ada jual buku kitab agama, khususnya mereka di Malaysia. Iaitu kitab Nasaih lil Muslim fi tarjamati al-arba'in fi rad'il mujrim an sabbil muslim lil Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Terjemah dan ta'liq oleh Al-Faqir ilallah Al-Bari Ibrahim bin Masran Al-Banjari ghafarallahu lah wa li usuli furu'ihil muslimin ajma'in amin. Kitab ni iaitu kitab Nasaih Muslim. Kitab ni dia terjemah lah molek. Saya nak baca kitab ni malam-malam. Boleh nasihat gitulah. Kitab terjemah lah bagi Syekh Ibrahim Banjari. Dia duduk di Johor, orang Kelantan, tapi duduk nikah berumah di Johor. Duduk mengajar sana, kita jumpa beberapa kali. Datang ni masa dulu yang mari beberapa kali lah. Alhamdulillah. Kita nak baca boleh manfaat. Saya tak suka tu, saya nak
Duk cari kita hadis pasal molek ni ha ni. Manfaat Ibrahim, Syekh Ibrahim. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ทำหน้าที่หากส่งสหกรณ์เรากินได้ไหมเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ทำหน้าที่หากส่งสหกรณ์apa ni hatta bagai dan kita makan gaji boleh tak ya orang panggil sahakon ke apa tu kena tengok kalau kita hatta bagai kita kerja boleh lah kena tengok sahakon tu kerja ke apa dan sahakon ke apa tu hafawati dah hafawati tu baik mana cuba royak sikit dah saya nak tahu nak tahu hak sungguh setara mana maka kita boleh jawab tidak kok tu orang tak apa 08920818118925 ni 8 boleh dah kita nak tanya lain tak ya siapa hak saya tanya saat ni tu nah hak kita duk tanya saat ni dah kalulah apa ni rakyat dah ada mo nak tahu hak alus kita tak jawab ni tu minta telefon semula tak apa 08920818 kalau saya tak nombor dah di letak pada kita duk live set ni ada kalau tak ke mana-mana kok tolong apa ni telefon tak apa insya-Allah kalau saya tak jawab tu saya duk ngajar dekat apa gitu kalau saya tersak saya sakit mata depan saya sakit mata kita tidur buat lagi kita duk tidur pun kita bangun lagi tapi kalau tak akid tu memang kita ada kerja kita duk ngajar dekat apa gitulah mohon maaf lah gitu Rom saya syukuri naratu pun tok tachau alhamdulillah kita boleh buat kempen berkaitan makna sunat betul sunat ni tinggal tak berdoa tetapi buat dapat pahala jadi jangan pandang sunat ini ringan sebab tinggal sunat rugi sangat kita yalah kita boleh buat kempen berkaitan makna sunat memanglah kita kena kempen sunat-sunat ni kerana kalau kita tak kempen tak jadi okey tak buat sunat-sunat okey buat main-main pula memanglah gitu betul lah ลูกขายรถมือสองบางทีรถเอามาจากกรุงเทพแต่ลูกบอกว่าเป็นรถบ้านเราโกหกบาปไหมมาบ่แต่bohong ni tak boleh Nabi SAW sabda ayatul munafiqin salasah idza kadzaba idza haddatsa kadzaba bila kecek bohong maka tak boleh bohong yang ni dah kita nak royak tak usah royak mula tak usah duk kecek mula lagi nak tak saya sudah rezeki pada Tuhan doa sudah duit kereta T bukan lu kereta molek okey baik patutlah juga rezeki hak Tuhan insya-Allah tak usah rajab bahang lah bahang boleh ke apa tak ada boleh apa ni aina dahมีความหมายapa aina ni maknanya mata ain mata kami mata kita kullu ma'ruf sadaqah insyaallah puasa qada Ramadan nak jak wancan perhatได้ไหม kita nak puasa qada Ramadan boleh diberi tempoh tak kira hari bila jangan wedai puasa ni itu sahaja Siti Aisyah katakan alayya siam Ramadan fala astati' an aqdi illa fi Sya'ban tak ada nak qada lagi bulan Sya'ban Siti Aisyah qada bulan Sya'ban orang buat walimah nikah lepas tu ambil orang main bersilat adakah hukum apa main silat saat ni tu kena tengok silat lagu mana silat ni supaya muancur gapo itu benda adab kalau silat bakik datuk nenek datuk gapo tu jadi gitu ini tu wallah alam lah tu orang panggil bakik tu duk main ngajing main apa tak leh lah tu tapi silat biasa tak ada apa silat gapo semua kalau lah dia saat ni tu tak ada sakut paut dengan datuk nenek datuk po lah sekadar tunjuk budaya ni harus budaya nak tengok benda tu pula betul bapa nak kena buka luah bab belajar ya assalamualaikum bapa kita sembahyang qada zuhur waktu malam kita kena baca nyaring ke atau tidak kita baca qada ya dah zuhur itu baca qada walaupun waktu malam มีคนติดหนี้เจ้าหนี้เสียแล้วลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้เขาต้องทำอย่างไรจะให้
lut pun jak ni kerap. Dah, hutang ni kena bayar semata dah. Nah, apa tu Nabi sebut ke? Orang saat ni tu murtahinun bidaini hatta yuqda, hingga dibayar. Tak bayar tak boleh duduk situ. Nak tunggu dia akhirat esok. Saya yang cai pala mati miken yut ikah. Oh, terus salihah. Sama saya ingat mama saya dulu pakai tu. Ada lagi tak pakai lain apa tak ada dah. Ratu lama hajat kau doa happy day ngan tam Allahจะตอบรับใครกว่าระหว่างเราดุอาหรือเจ้าตัวเองแต่tuai lebih afdal doa dan kita pun kena boleh berdoa pada dia. Tuai berdoa lebih baik lagi dah. Dan ada banyak lagi soalan, maka itu sahaja pada hari ini. Terima kasih semua yang masuk. Dan insya-Allah dah siapa yang nak berkongsi dalam kita nak beli alat dah itu kita boleh buat rekan pakai Lampung speaker 2 3 tu dah, maka mohon dah bolehlah kita berkongsi. Perlu lagi lah sikit banyak, dan siapa yang nak surat doa auradus salawat wa adim nasabat, maka boleh kita inbox mari, dan mohon pokok kita berdoa moga kita selamat jauh segala penyakit dan dipermudah segala urusan dan diterima semua amal kita dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan selamat kita di dunia dan akhirat. Banyak saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.